Apabila lembing itu jatuh ke bumi, maka kelihatan mata lembing itu berlumuran darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam kesihatan yang baik. Baiklah, pada video kali ini kita akan sambung kisah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj bahagian yang pertama. InsyaAllah saya akan kongsikan serba ringkas berkenaan tentang siapakah Ya'juj dan Ma'juj. Bagi anda di luar sana yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, kita tak nak buang masa. Mari kita dengar kisah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj bahagian yang pertama. Keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Baru sahaja Nabi Isa AS selesai daripada membunuh Dajjal, membinasakan orang Yahudi, mematahkan salib, membunuh khinzir dan sebagainya, dan baru sahaja beliau mulai beramah tamah dengan tentera-tenteranya yang berasal daripada tentera Imam Mahdi yang telah lama berjuang dan menderita dalam kepungan Dajjal. Dan ketika itu beliau sedang bercerita-cerita tentang besarnya ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang sabar dan berjihad di jalannya. Maka datanglah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa AS. Wahai Isa, sesungguhnya aku telah melepaskan hamba-hambaku yang sangat ganas, yang tidak ada siapa yang dapat melawan mereka. Oleh itu, segeralah engkau selamatkan hamba-hambaku yang ada bersama-samamu ke arah Bukit Thur. Atas perintah Allah ini, Nabi Isa AS segera mengumpulkan kaum muslimin di belakang Bukit Thur seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjadikan Bukit Thur sebagai pelindung atau perisai daripada kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini. Dua makhluk ini adalah nama bagi suatu bangsa manusia. Mereka berasal daripada keturunan Nabi Adam AS dan daripada keturunan Yafus bin Nuh AS. Apa yang telah disebutkan tentang sifat dan perwatakan mereka yang menggambarkan mereka seakan-akan bukan manusia hanyalah daripada berita Israiliyah. Walaupun kita tidak dapat mengetahui dengan pasti di manakah tempat mereka itu sekarang, namun kita tetap percaya bahawa mereka itu ada dan peristiwa mereka akan keluar dari tembok tembaga yang dibuat oleh Raja Zulkarnain adalah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan diceritakan dalam beberapa buah hadis Nabi SAW. Walaupun sulit akal kita untuk menerimanya, tetapi ia adalah benar kerana telah disebutkan di dalam Al-Quran dengan jelas. Jadi, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar dari tempat tahanan mereka setelah mereka berjaya menembusi dinding-dinding tembaga yang telah dibina oleh Raja Zulkarnain sebagai penghalang mereka untuk keluar. Bangsa ini akan keluar dan membuat kerosakan di atas muka bumi seperti disebutkan dalam hadis yang bermaksud, lalu Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kelihatan turun dari setiap tempat yang tinggi dan segera membuat kerosakan. Maka kumpulan yang pertama di kalangan mereka akan melalui Danau Tabariah, lalu mereka meminum seluruh air yang ada di dalam danau itu. Sehinggalah apabila kumpulan berikutnya datang ke danau itu, mereka berkata, sesungguhnya sebelum ini di sini ada banyak air. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa bangsa ini sangat banyak membuat kerosakan dan mereka adalah salah satu bangsa yang sangat kuat makan dan minumnya, dan mereka bengis sesama sendiri dan tidak menghiraukan nasib kawan-kawan mereka. Apakah lagi untuk berkasih sayang terhadap bangsa lain. Tidak ada orang yang dapat selamat daripada keganasan mereka kecuali mereka yang berada berdekatan benteng-benteng pertahanan atau seumpamanya. Mereka berjalan dengan rasa angkuh dan kejam sehingga telah banyak negeri-negeri yang telah mereka rosakkan. Lantas mereka berkata, telah banyak warga bumi yang telah kita binasakan. Mari kita bunuh pula warga yang ada di langit. Lalu salah seorang di antara mereka mengarahkan mata lembingnya ke atas langit dan melemparkannya ke atas dengan sekuat-kuatnya. Apabila lembing itu jatuh ke bumi, maka kelihatan mata lembing itu berlumuran darah. Mereka menyangka mereka benar-benar telah membunuh penghuni langit. Tetapi apa yang berlaku hanyalah satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, bahawa ketika bangsa Ya'juj dan Ma'juj membuat kerosakan ini, Nabi Isa AS bersama dengan tenteranya sedang berada di belakang Gunung Thur. Mereka menjadikan gunung ini sebagai pelindung atau benteng mereka daripada bahaya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka terkepung dalam kawasan yang agak sempit sehingga hampir kehabisan bekalan makanan. Disebutkan dalam hadis yang bermaksud sehingga kepala sapi ataupun kepala lembu yang dimiliki oleh seseorang ketika itu lebih bernilai daripada 100 dinar yang dimiliki oleh kamu, iaitu para sahabat Nabi SAW pada hari ini. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan kepada kita bahawa tentera Nabi Isa AS berada dalam kekurangan bekalan makanan sehingga kepala sapi, apakah lagi daging sapi yang biasanya murah sahaja di tempat ini, tiba-tiba jadi melambung harganya. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin rupanya masih belum habis lagi. Selesai
selesai satu, datang pula yang lain. Ini adalah kali yang kedua mereka terkepung di kawasan Baitul Maqdis. Dalam keadaan yang terdesak ini, maka Nabi Isa AS bersama dengan tenteranya dengan penuh rendah hati berdoa mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah memperkenankan doa mereka. Kalau bukan Allah yang menolong mereka, maka siapa lagi yang diharapkan memberi pertolongan? Baiklah, itu dia tadi kisah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj bahagian yang pertama, di mana kita lihat ketika ini tentera-tentera Islam di bawah kelolaan daripada Nabi Isa AS dalam mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung apakah kisah rentetan selepas daripada peristiwa ini. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat manfaat yang sama, dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abah channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.